Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang sedang mengikuti kami di siaran langsung atas talian, buat bicara atas talian kita bersama saya Hanif Ahmad dalam slot buat bicara kita, fakta dan analisis yang dianjurkan oleh Institut Darul Ihsan. Dan seperti biasa, apabila bersama saya kita akan membicarakan pelbagai topik dan isu berkaitan dengan pelbagai hal dan juga aspek berkenaan, khususnya sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini kita berbicara mengenai COVID-19, tapi kita melihat daripada pelbagai perspektif dan daripada pelbagai sudut. Dan pastinya hari ini kita akan melihat pembincangan mengenai satu topik yang menarik yang perlu dibincangkan, iaitu berkenaan dengan e-commerce ataupun e-dagang, iaitu berkenaan perniagaan atas talian. Yang kita lihat hari ini adalah satu isu yang sangat penting untuk kita lihat apabila hari ini, khususnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, permintaan ke atas penggunaan ke atas e-dagang ini adalah sangat tinggi dan sangat meluas, dan khususnya seperti Foodpanda, seperti dalam bentuk perkhidmatan dan dalam bentuk pembelian dalam seperti Lazada, Shopee dan sebagainya, itu khususnya di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah satu medium atau satu tempat di mana seluruh manusia berkumpul untuk membelanjakan wang mereka. Dan pastinya ini adalah satu topik penting. Kita nak melihat bagaimana kesannya selepas PKP ini, dan kita akan melihat bagaimana trend e-commerce ini ataupun e-dagang ini selepas pasca daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kita tak pasti bilakah berakhirnya, tapi dalam tempoh sekarang kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dibenarkan untuk kita keluar dan bergerak, namun masih ada lagi yang menggunakan platform e-commerce ini, dan ianya masih digunakan secara meluas khusus dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan bersama saya dengan dua orang panel yang akan membicarakan mengenai topik ini adalah yang pertama, kalau boleh saya perkenalkan di sini, adalah Puan Nurul Huda Muhammad Afendi yang merupakan usahawan master trainer dan juga founder CEO Thrift Consulting. Apa khabar Puan? Sihat Puan Nurul? Baik, terima kasih kerana jemput saya hari ini. Terima kasih juga Puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami petang-petang sini, bulan puasa, nak masak lagi dan sebagainya, tak ada bazar, tapi masih lagi mampu meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih Puan. Dan juga saya amat besar hati sekali juga pada petang ini turut bersama dengan saya pada petang ini adalah Profesor Dr. Roslina Osman yang merupakan Ketua Jabatan Perpustakaan dan Sains Maklumat Kuliah ICT Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar Prof? Sehat Prof? Alhamdulillah baik. Terima kasih jemput saya. Sama-sama juga Prof. Kami yang patut ucap terima kasih kerana panel yang sudi meluangkan masa. Khususnya Prof dalam kesibukan. Macam mana, ada kelas online ke Prof? Belum puasa ni? InsyaAllah lepas daripada MCO nanti kita ada online courses. So sekarang tengah prepare. Sekarang tengah prepare. Okey, begitulah, masing-masing ada kesibukan masing-masing untuk menguruskan pelbagai hal khusus dan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Para pendidik dengan pendidik punya kesibukan, dengan pekerja, masing-masing ada kesibukan masing-masing, khususnya mereka yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi sebelum saya lanjutkan perbincangan pada hari ini, suka untuk saya memberikan sedikit update semasa berkenaan dengan status semasa COVID-19 yang saya ingat sudah pun dikemas kini pada jam sekitar 4.40 petang tadi, dan saya akan melihat daripada outbreak.my, dan setakat hari ini 7 hari bulan 5, sebanyak 39 pertambahan kes baharu yang menjadikan jumlah kumulatif adalah 6,467 orang, di mana hari ini jumlah kesembuhan yang telah sembuh adalah pertambahan sebanyak 74 orang, menjadikan kumulatif yang telah sembuh adalah 4,776 orang. Yang ini adalah sekitar 72% daripada jumlah yang telah yang positif. 72% daripada jumlah yang positif, 72% telah sembuh, dan masih lagi dalam rawatan kekurangan sebanyak 35 orang, yang menjadikan jumlah yang masih lagi dalam rawatan adalah 1,584 orang. Yang masih lagi dalam unit rawatan rapi ICU adalah seramai 19 orang. Yang masih memerlukan ventilator adalah bantuan alat pernafasan seramai 8 orang. Dan hari ini Alhamdulillah Malaysia tidak mencatatkan sebarang kematian dan kekal dalam jumlah 107 orang yang masih lagi meninggal dunia. Hari ini Malaysia tidak mencatatkan kematian. Jadi itu sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan mengenai update semasa status COVID-19 setakat hari ini. Jadi baik, kita akan kembali kepada perbincangan kita, iaitu mengenai cabaran e-commerce dalam new normal, dalam norma baharu
Jadi yang pertama ni saya mulakan dengan Puan Nurul dulu lah sebagai orang yang terlibat direct dengan e-commerce ini. Puan Nurul mungkin akan bincang mengenai e-commerce dan kita akan melihat perspektif teknologi dan ICT itu daripada Profesor Dr. Roslina sendiri. Tapi kita mulakan dengan Puan Nurul dulu. Jadi mungkin yang di awal ini mungkin ramai yang tak faham apa itu e-commerce, apa itu digital, ekonomi digital, apa itu yang dimaksudkan dengan banyak perniagaan atas talian dan sebagainya. Mungkin di awal ini mungkin Puan Nurul boleh berikan dahulu pengenalan awal berkenaan e-dagang ini dan berikan contoh dan bagaimana ianya berfungsi khususnya dalam keadaan sekarang ini. Silakan Puan Nurul. Okay, basically macam dagang ni basically in simple term lah kan, dia pembelian dan penjualan atas talian, bayaran pun atas talian. Okay, so kalau business tu buat penjualan, menjual barang diorang ataupun sourcing barang dari talian, atas talian, and then bawa ke customer, also jual atas talian, dan ini diklasifikasikan atas e-dagang. So e-dagang ni ada banyak model. Company boleh adopt, katakan B2C model, business to customer, atau B2B, business to business, customer to business. So depends customer, company tu nak pilih model macam mana. Macam saya, masa saya start buat online business tahun 2006-2007, masa tu e-commerce ni tak berapa popular lagi kat Malaysia. Tapi masa saya mula tu saya buat program affiliate. So jadi affiliate ni macam agent online. You boleh sign up, you dapat link, and then bila you promote, orang beli, then you dapat commission. So itu salah satu model yang senang untuk sesiapa yang nak mula buat bisnes online tanpa sebarang produk, tanpa sebarang servis, dia boleh promote produk orang lain. Kalau diikutkan macam kalau sekarang yang popular portal-portal untuk e-commerce ni macam Shopee, Lazada, so Amazon, so all this semua platform ni basically pembeli boleh masuk and penjual pun boleh masukkan barang yang diorang nak jual tanpa sebarang kos. Portal-portal ni dia akan ambil commission saja. Jadi pembeli bayar dalam portal ni, dia ada payment gateway dia dalam sistem kan. So lepas tu kalau ada order dan penjual tu boleh deliver produk tu terus ke customer yang beli. Jadi dia buat mudah lah, dia tak payah nak pergi kedai semua ambil barang semua kan. Ya. Okey, maknanya Puan Nurul, saya suka Puan Nurul bila sebut mengenai yang awal tadi adalah e-commerce ini sudah bermula sejak tahun 2006 lagi. Puan Nurul bermula dengan affiliate yang Puan Nurul mulakan tadi. Boleh Puan Nurul kalau kongsikan kalau sejak bila e-commerce ini bermula dan bagaimana permulaan e-commerce itu di awalnya tu bagaimana? Masa saya start buat online business tu actually dah ramai orang dah start buat online, tapi dekat Malaysia kita lambat sikit. Kalau tak silap dari tahun 1997-98 orang dah start buat business online. Dekat Malaysia masa mula saya start buat business online kena buat senyap-senyap. Sebab dulu kalau you buat online business macam orang cakap you want to fire your boss. Tapi sekarang bosses hantar students ke kelas saya. Times dah bertukar lah sekarang. So and then even masa mula saya start tu nak dapat payment pun susah. Macam kita nak collect payment online, kita kena sign up untuk PayPal. Tapi masa saya tu PayPal duit kita dah, katakan saya promote produk macam lain kan. Nak collect payment, nak transfer ke bank account saya pun tak boleh. Malaysia bank account tak ada listed dalam Transnet. So kena ada method lain. Tapi dah selepas berapa tahun dah makin mudah lah. Jadi sekarang kalau nak keluarkan duit dari PayPal pun boleh dah. And then most of the customer pun sekarang dah berani nak beli barang online. Kalau dulu takut nak bayar online. Even nak transfer duit pun macam takut. Padahal transfer tu bank account je biasa. Okey, baik. Puan Nurul, saya pengetahuan baru untuk saya ini. Maknanya sekitar tahun 1997 sudah ada yang boleh dikatakan sebagai e-dagang itu. E-commerce tu maknanya dah mula lama sekiranya. Maknanya dah hampir ke 20 tahun. Maknanya bukanlah dalam sejak orang guna smartphone ini.
Ya, dia model dia bertukar-tukar lah over the years. Tapi transaction online tu memang dah lama dah sebenarnya. Okey, baik. Jadi saya berpindah soalan ini kepada Prof. Dr. Roslina. Okey, maknanya bila melihatkan transisi perkembangan e-commerce ini, bagaimana Prof nak melihat ini daripada sudut pandang kepenggunaan IT? Maknanya dulu tu mungkin hanya pakai dengan Windows XP, Windows 97, 98 ataupun dengan melalui telefon saja. Maknanya ada perubahan daripada pakai telefon saja, kemudian dah ada sedikit boleh pakai Windows, pakai komputer, kemudian beralih kepada smartphone. Semua ni ada perpindahan transisi teknologi itu. Okey, bagaimana Prof nak melihat hal ini daripada sudut pandang kepenggunaan IT itu sendiri? Sudah pasti ianya melibatkan kos teknologi yang tinggi, penyelidikan berpusat dan sebagainya. Macam mana Prof nak lihat mengenai perkembangan ini? Silakan Prof. Okey, sebenarnya kepenggunaan IT kan dalam hal urusan e-dagang dia lebih menguntungkan sebab urusan tu dan transaction dia lebih efektif dan efisien. Okey, itu memang kelebihannya ataupun janji yang dibuat kan, maksudnya itu promises dia. Jadi kalau sebagai sales atau penjual, jadi kalau nak bermula kan daripada awal, dia boleh saja menggunakan platform yang sedia ada. Contohnya seperti yang disebut tadi, termasuklah juga Shopee yang penggunaannya tengah menaik sekarang kan dengan drastik sekali. Lazada, selalunya untuk barang-barang komputer dan sebagainya. Kemudian mudah.my seperti biasa dan eBay dan juga yang telah lama Amazon. Okay. Jadi kosnya sebenarnya lebih murah dan affordable kalau dah pakai platform yang sedia ada dan dia mampu milik dan seller support. Sebab kebanyakan yang pergi kepada Shopee, Lazada sebenarnya adalah local, kan? Local sellers di mana status produknya selalunya ready stock. Jadi itu yang akan dilihat oleh buyers. Jadi kalau ada, kalau menepati kriteria kehendak buyers, maka insya-Allah dia akan menguntungkan. Jadi kos teknologi yang tinggi tu kalau dibangunkan sendiri, tapi itu pun kosnya lebih kurang dalam RM20,000 Malaysia ke atas, bergantung kepada fungsi fungsi yang dikehendaki. Cuma persoalannya sekarang kenapa harus dibangunkan sendiri sedangkan platform sudah ada dan platform yang sudah ada itu sedia ada itu kurang risiko. Jadi rasanya eloklah sellers tu mengguna pakai apa yang telah ada kan. Dan tentang penyelidikan berpusat, memang kena ada penyelidikan berpusat sebab dia kena ada national level. Jadi supaya mudah kan, umpamanya Cyber Security Malaysia untuk kajian dan panduan security e-dagang kan, sebab kebanyakan e-sellers ni baru nak mencuba nasib mereka, baru nak mencuba menjual produk mereka. Jadi sepatutnya kajian yang menyentuh situasi sellers yang peringkat awal ni boleh dibuat di Cyber Security Malaysia contohnya, ataupun mana-mana agensi kerajaan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat dengan penguatkuasaan two-factor authentication. Setakat ini Shopee dia hanya buat authentication dekat payment, tapi untuk login masuk tu dia masih auto, maknanya tekan ikon je terus dapat, terus masuk akses kan. Jadi kalau hilang phone tu dan sebagainya tanpa password, dan itu agak berisiko tinggi. Jadi kalau ada kajian yang bagaimana nak melaksanakan two factor authentication tu sebaik mungkin, itu harus ada di centralize lah. Memang akan ada kos yang tinggi, tapi risiko penipuan tu kurang kan, dan jenayah komersial pun mungkin akan turun secara statistiknya. Okey, baik. Terima kasih Prof untuk respon yang awal itu. Okey, baik Puan Nurul. Okey, kita nak melihat begini sekarang ini. Kita dah menjangkakan, bukan menjangkakan, bukan saya lah, tapi maknanya sekarang ini kita boleh lihat trend orang akan berbelanja melalui e-commerce ini mungkin akan mula meningkat sekitar tahun 2000, 2001, 2002. Maknanya trend orang akan berpindah berbelanja secara e-commerce ini. Maknanya orang berpindah ke atas talian, bukan secara face to face. Sepatutnya terjadi dalam 2001, 2021, 2022, dan ianya mengejutkan apabila adanya kehadiran wabak COVID-19 ini dan berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini mempercepatkan proses untuk orang berpindah daripada berbelanja secara
konvensional ini kepada atas talian ini, dia berpindah, dia menjadikan proses itu lebih cepat sebenarnya. Sepatutnya benda itu terjadi dalam masa setahun atau 2 tahun lagi, tapi dia terjadi sekarang. Dan mahu tidak mahu platform ini dah diberi perhatian. E-commerce ini dah diberi perhatian sepenuhnya, khusus dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan ini berlarutan sehingga selepas ini. Dan bagaimana Puan Nurul nak melihat, memandang isu ini, hala tuju ekonomi digital ini, adakah akan terus e-dagang ini akan kembali seperti akan dia terus menaik, ataupun dia akan selepas PKP dalam 5 bulan atau 6 bulan lagi orang akan kembali balik seperti biasa, atau bagaimana? Saya rasa dia depends on produk. Kalau setengah produk mungkin orang akan lebih selesa beli online, tapi setengah produk orang masih selesa fizikal. Macam hari tu saya ada baca berita research yang menunjukkan kata walaupun ada online sales untuk groceries, untuk barang-barang harian rumah, tapi lebih ramai orang masih suka pergi ke pasar raya, pilih sendiri barang yang diorang nak beli. Unless, kecuali kalau diorang tak boleh nak pergi ke kedai beli barang, baru mereka order dari online. Jadi depends lah, kalau macam katakan produk yang tak perlu cuba, tak perlu pilih sendiri, macam bahan dapur apa semua kan tak payah nak pilih, dan mungkin diorang akan order online. Sebab saya ada baca dalam online ni, dia cakap global retail e-commerce sales ni projected to reach 27 trillion by this year in the world, which is banyak lah, sangat banyak, sangat tinggi. Tambah dengan ada COVID ni lagilah menambah jumlah pembelian atas talian ni. Jadi kalau lepas PKP ni saya rasa masih akan ramai menggunakan pembelian atas talian. Even saya boleh tengok, sebab saya buat kelas e-usahawan kan, so macam sekarang ni dalam bulan April je kita dah train total e-usahawan partisipan dah lebih 6,000. Kalau selalunya time biasa tu cuma mungkin 1 bulan dalam 2,000-3,000. Jadi minat dalam nak buat bisnes online tu dah makin tinggi, and ramai orang dah mula biasa beli online, dah tahu benefit dia, tak payah nak bayar parking, tak payah nak drive, save minyak, save masa kan. Jadi makin lama makin akan ramai yang beli barang online. Kecuali mungkin kalau macam saya sendiri, saya tak suka beli baju online lah. Saya memang nak pergi kedai try, cuba. Kalau macam barang-barang lain yang boleh beli online, kalau tak payah nak cuba, beli online je lah. Okey, baik Puan Nurul, saya ada satu soalan. Bagaimana Puan ada pengalaman untuk melatih usahawan dan sebagainya, sebelum saya pindah kepada Prof. Okey, Puan Nurul, saya 2-3 hari lepas saya ada buat belian yang agak bagi saya nonsen jugalah, dan nak berbuka waktu tu sekitar dalam pukul 6.55 macam tu. Saya rasa macam tak sedap ulu hati ni lah. Orang kata saya beli Gaviscon. Saya beli Gaviscon dengan harga RM4.29. Saya beli dekat kat Family Mart melalui Foodpanda. Foodpanda Mart. Okey, waktu tu saya dapat free delivery. Saya dapat free delivery. So saya cuma bayar RM4.29. Semua saya tambah satu air lebih kurang dalam RM2. So saya bayar lebih kurang RM6 macam tu, kurang RM7 lah saya bayar untuk 2 item Gaviscon dan juga air. Saya tak nak nampak macam merepek sangat beli Gaviscon satu saja kan. Jadi saya tambah air dan saya dapat free delivery. So macam mana keuntungan itu diambil oleh rider, apps tu sendiri, pihak kedai dan sebagainya? Bagaimana? Kalau boleh Puan Nurul explainkan sikit. Okay. Model kalau untuk yang startup ni, majority startup ni mereka sebenarnya tak buat untung. Mereka dapat funding and jadi dia subsidiskan cost tu. So dia akan bayar ke rider tapi dia tanggung the cost. Dia punya objektif business model bukan make money on the delivery, tapi make money on the database and valuation. So jadi bila dia boleh cakap business valuation dia dah jadi 20 juta. So then dia boleh raise the next round of funding, maybe tambah lagi berapa 5 million funding. So dia because dia punya game startup ni lain dari game bisnes biasa kat luar yang kita buka kedai tengok berapa untung lepas tu kita jual macam tu. Ni tak, dia kira based on valuation.
Ya. Oh, okay, baik. Saya sebab saya rasa macam lepas saya beli tu saya macam Gaviscon, lepas tu aku beli air, lepas tu kat mana dia orang ni, sian kat rider tu dengan hujan-hujan renyai di atas dan nak buka. Saya macam, saya terfikir kau ni kat mana untung dapat. So macam tu. Tak apa, mungkin itu ada perkongsian yang daripada Puan Nurul yang baik untuk saya ingat, untuk saya faham. Okay, baik Prof, untuk ialah macam Puan Nurul cakap tadi banyak orang pakai dan Prof ada sebut tadi mengenai security system, cyber security dan sebagainya. Maknanya sekarang ini setelah dinyatakan banyak perkara, data peribadi yang dikongsi banyak orang akan contoh macam saya sendiri, saya beri contoh diri saya sendiri ada hampir kesemua aplikasi atas talian, pembelian atas talian ini seperti Shopee, Lazada, Mudah, banyak lagi, Settle, maknanya banyaklah platform-platform online ni yang saya ada akaunnya. Ini maknanya saya berkongsi sedikit sebanyak, saya ada kongsi saya punya data peribadi seperti alamat rumah, apa lagi, akaun bank yang memang saya set terus akaun bank tu, bila klik je dia terus tolak, saya tak perlu masuk tekan satu-satu. So banyaklah yang saya kongsi sebagainya. Jadi ini merupakan cabaran besar yang melibatkan security breach, maknanya cabaran untuk orang-orang yang macam Prof sebut tadi, orang yang nak kena jaga ni, ya kena buat research dan sebagainya. Jadi apa pandangan Prof berkenaan hal ini, mengenai security breach dan orang yang terlalu banyak berkongsi, bukanlah berkongsi tapi tak nak dia kena kongsi data peribadi tu untuk dibuat pembelian atas talian ni, bagaimana Prof nak lihat hal ini? Okey, ini memang satu kebimbangan kan bila kita share location kan. Jadi sebenarnya sebelum saya jawab tu, kita tengok dulu pada Shopee kan, contohnya kan. Shopee dia ada Shopee Guarantee kan. Jadi maknanya bila kita masukkan data dan sebagainya, alamat dan sebagainya, jadi bila buat pembayaran pun ada authentication ya kan, tag number dan sebagainya. Jadinya cuma dalam bab Shopee ni dia bekerjasama dalam bisnesnya dengan Pos Laju, JNT dan sebagainya, Ninja kan dan sebagainya untuk delivery. Jadi mereka ini memang berdaftar lah, memang ada reputasi sendiri dan sebagainya, dia tertakluk kepada undang-undang lah secara hitam putih dan sebagainya. Cuma yang menjadi kebimbangan ialah apabila kita beli kuih muih umpamanya, jadi dia tak jumpa rumah, kita share location dengan rider kan. Rider ni tak jumpa rumah dan riders ni dia tidak ada registration kan, dia tak register di mana-mana. Setengahnya dia register dalam hikmah sistem dan sebagainya, at least ada sistem. Okay, tapi yang rider ni dia bawah seller. Dan seller ni dia hanya jual kuih muih je untuk buka puasa dan sebagainya, tapi kita dah release kita punya data, alamat, nama dan sebagainya. Cuma duit tu memang still online lah. Jadi bab tu taken care of. Jadi bab share location ni memang membimbangkan. Jadi sepatutnya kita nasihatkan sellers ataupun buyers untuk memilih sellers yang ridersnya berdaftar dengan mana-mana sistem e-dagang yang kemas, yang kukuh dan ada jaminan keselamatan kepada buyers. Okay. Kalau melalui WhatsApp, share location melalui WhatsApp tu agak bahayalah sebab untuk share location yang secara kita menggunakan selalu kan, maknanya dalam sehari tu 2-3 kali kita share location, itu sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Jadi maksud saya di sini, platform e-dagang tu mestilah dipercayai dan menepati standard dan semakan harus dibuat dari masa ke semasa. Jadi agensi yang buat penyelidikan tadi ataupun implementation of the policy dan regulation tu, rulings tu kena melihat aspek ini supaya dengan bertambahnya atau bercambahnya e-dagang ini dalam setiap peringkat masyarakat kan, daripada seller yang awal hinggalah seller yang dah established, jadi kena lihat pada addresses yang tu yang penting lah. Yang lain tu sedikit sebanyak telah ada sistem keselamatannya. Dan satu lagi saya nak cadangkan dan memang kita sedang melihat ialah maksudnya kita akan adakan satu sistem di mana seller dan buyer ini akan membuatkan makluman. Maksudnya memaklumkan sistem itu dengan siapa data peribadi telah dikongsikan dan apakah data peribadi tersebut. Saya rasa ini salah satu cara supaya kita dapat membasmikan penyalahgunaan ataupun scam terhadap share location tadi.
balik kepada Shopee ya, saya nak tambah sikit ya ni. Shopee ni Sila Prof. yes, kita ada banyak ya sellers yang dah tertipu. Maksudnya dia orang ada produk, mereka cuba menjual produk itu, tapi produk itu diiklankan dalam Facebook dan scammers mengambil peluang, persuade the buyers, dan bila buyer beli dan scammers ni prefer COD ya, cash on delivery. Jadi bila sampai saja di rumah umpamanya, di lokasi, jadi selalunya COD ni kita lihat barang, kemudian baru kita happy dan kita bayar. Tapi sebenarnya tidak ya, dia akan train delivery person ni, runner ni atau rider ni, di mana dia bagi barang, dia terus ambil duit dan dia cepat pergi. Jadi semasa buyer tu buka, dia tengok it's just a scam. Jadi sellers yang mana produknya telah diiklankan oleh scammers dalam Facebook, dia akan memilih Shopee. Dia berusaha untuk produknya tidak lagi berada dalam Facebook tetapi dalam Shopee. Okey, baik. Terima kasih Prof. Prof, saya nak tanya, kalau macam kita dah berkongsi dengan data, beberapa data, contoh nama, alamat dan sebagainya, nombor telefon, account, kemudian kita delete. Kalau kita delete tu secara zahirnya kita hilang lah ianya daripada pandangan apps kita, dapat apps kita untuk kegunaan kita hilang. Tapi adakah ada pihak lain yang masih lagi menyimpan data kita atau bagaimana, kalau boleh Prof jelaskan mengenai hal ini? Memang tak boleh delete langsung lah, memang ada. Maknanya ada. Dia delete-nya zahir je lah, mata kita je lah yang tak nampak. Tapi dia ada. Delete for the sender je lah, but the recipient masih ada, dan lagipun dia dan dia pun ada cara, umpama dia dah sampai di situ, dia share location pada another phone dia, dia boleh buat lah. Kan, kalau nak buat, tapi selalunya memang kalau kita delete pun memang ada risiko dia masih ada copy of that. Okey, baik. Adalah cara Prof untuk save. Okey, baik Prof. Terima kasih Prof untuk respon itu. Jadi okey, Puan Nurul, yalah saya cakap tadi Puan dah terlibat dengan e-commerce, usahawan e-dagang ini dan sebagainya. Jadi sampai satu tahap sekarang ini, kita di Malaysia ini, kita macam saya cakap tadi lah, kita dah terlalu masa ni terlalu tinggi penggunaan kita kepada Shopee, Lazada, Alibaba dan sebagainya. Tapi kita masih belum mempunyai, di Malaysia ini kita tak ada jenama e-dagang kita sendiri. Contoh Malaysia punya e-dagang, contoh Pasar Borong ke apa dan sebagainya, yang sebaris dengan nama besar. Kita tak perlulah pergi sebaris nama besar, at least nama yang setidaknya rakyat Malaysia sendiri menggunakan laman e-dagang itu sendiri. Tetapi kuasa membeli belanja, sebab kita tahu rakyat Malaysia ni berbelanjanya besar, tinggi, kuasanya membeli masih tinggi, khususnya dalam atas talian ini. Jadi ada tak wujudnya inisiatif atau usaha pihak-pihak tertentu untuk membawa e-dagang ini, khusus di Malaysia ini, jauh lagi ke depan? Bagaimana? Okay, macam kalau kat Malaysia ni, actually kita banyak platform e-dagang. Cuma mungkin mereka tidak mempunyai banyak budget untuk buat promosi. Sebab tu tak ramai tahu. Macam katakan Grab. Grab actually sebenarnya dari Malaysia. Tapi dia pergi ke Singapura, dia dapat funding kat Singapura. So semua orang ingat dia Singapore brand. Tapi dia sebenarnya started masa bawa Magic yang dia dulu under My Taxi and then dia tukar jadi Grab. Jadi macam kat Malaysia, macam saya ada kawan yang buat platform nama dia Crave. Dia portal dia untuk bawa all this macam single mothers ke ataupun small business owners yang buat produk-produk barang yang kita makan kat rumah lah, macam katakan rendang ke atau biskut raya semua ni kan. Tapi sebab dia tak dapat funding dari big names like SoftBank apa semua ni, jadi dia tak adalah budget banyak nak promote ke seluruh Malaysia jadi semua orang boleh tahu. Jadi adalah support, macam kalau dalam MDEC ada grant, MathCap semua ada grant. Tapi kita punya grant level ni kita tak lawan international level punya funding lah yang boleh throw in berapa puluh million gitu kan. Sebab tu susah sikit lah. Boleh Puan Nurul kongsikan apa jenis, apa nama-nama kalau Puan ada nama-nama e-dagang Malaysia, di Malaysia sendiri yang e-dagangnya, apa namanya, kalau boleh dikongsikan di sini. Dan yalah, untuk kita sama-sama bagaimana kita nak menaikkan
Betul kata puan tadi, macam Shopee mampu upah Cristiano Ronaldo untuk sebut Shopee PP tu, suruh Cristiano Ronaldo nyanyi untuk nama Shopee tu. Tapi yalah, mungkin di sini kalau kita boleh jadikan ini adalah permulaan. Apa nama-nama kalau boleh puan kongsikan e-dagang yang ada daripada Malaysia ni sendiri? Okay, macam depends produk kan. Kita macam ada Fashion Valley untuk baju, Zawara, and then macam produk makanan yang kawan saya buat, Crave, KRAVVE. Okay. Lepas tu macam even kalau macam transport, kita ada apa itu saya selalu guna, lupa pula sekarang, yang dia punya office dekat Setia Alam, apa nama dia, there's one yang nama Maxim yang baru masuk market, another one is I can't recall sekarang. So kalau portal-portal ni sebenarnya mungkin sebab tak ramai orang tahu, jadi dia punya trust level pun rendah. Jadi kalau ramai orang tahu, dah biasa guna, and then dah comfortable, dah selesa guna, lebih mudah untuk portal tu naik lah. Tapi kalau suddenly kan government cakap okay, kalau nak buat e-commerce ni cuma boleh guna portal dari Malaysia, tak boleh guna portal, tak boleh advertise kat portal lain, memang akan boom lah kita punya portal kat Malaysia ni. Saya at least dia akan berbalik kepada kerajaan bagaimana untuk endorse portal-portal tempatan ini supaya dipergunakan lebih. Maknanya saya rasa ini penting bagi saya, Puan Nurul, kalau boleh saya cakap. Untuk orang kita tahu, orang Malaysia tahu servis yang ada daripada negara kita sendiri. Sebab bila Lazada, kita tak nafikanlah di Lazada, di Shopee tu tak semasa banyak kita sebut pasal Lazada, Shopee. Ini kita bagi free marketing sebenarnya. Di Lazada dan Shopee maksudnya kan. Maknanya bila kita cari setengah barang itu, banyak yang kita dapat barang itu kena daripada China dan banyak daripada luar sebenarnya. Dan sepatutnya sudah tiba masanya, macam saya cakap tadi, Malaysia sekarang berada di kemuncak di mana orang sekarang ini mampu kuasa membeli besar, khususnya membeli di atas untuk e-dagang ini. Jadi untuk mereka mulakan e-dagang di Malaysia ni, saya rasa ini adalah masa yang tepat sebenarnya untuk kita mulakan e-dagang portal Malaysia sendiri sebenarnya. Itu yang kalau boleh saya minta kalau Puan Nurul boleh kongsikan mengenai portal-portal. Jadi okeylah Puan Nurul, kalau mengenai e-usahawan yang Puan Nurul berikan training dan sebagainya, training yang bagaimana Puan Nurul berikan kepada usahawan-usahawan ni? Okay, dalam e-usahawan kita ada level 1 which kita panggil digital commerce, level 2 is e-commerce, dan level 3 is cross-border commerce. So yang program kita buat ni is level 1 which is free untuk Malaysian age umur 18 tahun ke atas. Mereka boleh hadir pertama kali free lah, kalau dia nak repeat kena bayar lah. Dalam modul e-usahawan tu kita ajar basic macam mana nak buat Facebook marketing, macam mana nak buat Instagram marketing, also a bit of design, macam nak buat design, nak buat copywriting, lagi apa lagi, WhatsApp marketing. Also kita share about the different business model macam affiliate, dropship, semua ni. Jadi one day tu kira macam basic lah, tapi mereka dapat benefitnya lepas attend kelas tu, dia boleh masuk portal untuk belajar sendiri. Dalam portal e-usahawan Go E-commerce tu banyak modul-modul yang mereka boleh self-learn at their own pace. Lepas tu macam yang attend kelas sekarang kat online ni, lepas habis kelas ada recording masuk di YouTube. Jadi mereka boleh belajar semula lah, revision untuk refresh apa yang kita dah ajar waktu kelas 1 hari 6 jam ni. Okey, baik. Terima kasih Puan Nurul. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi Prof, macam saya sebut tadi dengan Puan Nurul tadi, apabila ramai orang guna portal-portal atas talian ini, banyak penambahbaikan dan sebagainya diperlukan, dan saya rasa ini adalah satu cabaran untuk orang yang terlibat dalam dunia teknologi dan maklumat ini akan datang sekarang dan masa datang. Bagaimana nak melihat orang akan berhadapan dengan scammer, orang akan berhadapan dengan nak pembelian makin tinggi. Maknanya orang akan melihat ICT ni makin lama makin akan lebih advance, pembelajarannya akan lebih advance, dia punya
kaedahnya, bagaimana mereka nak mempertahankan portal, bagaimana mereka nak yalah, khusus macam di Malaysia tu ada portal sendiri, nak nak bina portal itu sendiri dan sebagainya. Jadi pembelajaran dalam bidang maklumat, teknologi maklumat ni akan semakin mencabar. Bagaimana Prof nak melihat perkara ini? Okey, selepas COVID-19 ataupun sewaktu COVID-19 ni memang gaya hidup dan cara pembelian atau customer behavior kan sudah berubah secara drastik. Jadi masing-masing pergi kepada e-commerce, okey, kecil-kecilan ataupun maintain yang besar-besaran kan supaya tak ada losses kan. Jadi memang IT akan menghadapi cabaran. Okay, dari segi yang pertamanya yang disebut tadi memang security lah, dan bahagian security dan data protection ya, perlindungan data dan sebagainya. Jadi dan mengurangkan risiko, okay, pada both side lah, seller dan buyers. Okay. Cuma seperti yang telah disebut tadi, akan ada pengguna atau pembeli yang dia akan masih ke kedai, umpama nak beli kereta dan sebagainya. Memang dia buat survey tapi dan dapatkan lokasi terbaik kan. Tapi masa yang sama dia lebih gemar pergi melihat mutu produk itu sendiri. Sebab mungkin mutu produk itu tak jelas dalam e-dagang tu, sistem e-dagang tu. Jadi bila dia keluar membeli dan yang lain, barang lain dia akan beli secara online, okay. Jadi maknanya dia ikut produk. Kalau produk itu ada risiko, maknanya dia tak akan tengok teknologi ni canggih atau tidak, dia akan terus pergi beli sendiri. Okay. Jadi yang lain tu dia tengoklah, kalau teknologi tu setakat itu saja, dia tengok apa produk yang dia boleh ambil risiko untuk beli ataupun untuk jual, dan itu dia akan pakai e-dagang. Tapi yang lain tu tidak. Jadi kita dalam teknologi maklumat ini kita concern ya, sebab bila dah ada booming kan, e-commerce booming, jadi takkan kita nak patah balik kepada sesuatu yang yang pada tempat bermula atau square one. Jadi kita nak meneruskan. Jadi bila kita nak meneruskan, kita kena laksanakan sebaik mungkin security, mungkin menggunakan AI, okay, artificial intelligence, okay. Dan juga kalau kita nak tengok akan ada banyak data mining, big data analytic, itu akan booming bersama, sebab sellers nak tahu mana market yang profitable untuk mereka, sebab mereka tak nak berpatah balik ke tempat asal mereka bermula. Bagi pihak buyer pula, mungkin dia akan memilih self pick up. Okay, self pick up. Sebab dia mungkin belum merasa selamat, okay, dengan security level yang diberikan oleh e-dagang platform tadi. Jadi dia akan dapatkan self pick up. So mungkin IT ni akan juga meluaskan lagi kepada self pick up at central location, dan pastinya lah dia akan memastikan ada fast delivery dan akan membuatkan sellers tu appear friendly. Sebab kalau seller tak appear friendly, umpamanya ayat-ayat yang menunjukkan berapa friendlynya sellers itu. Jadi sistem itu mungkin boleh buatkan satu recommender ya, kepada seller apa ayat-ayat yang boleh dipakai, contoh-contohnya untuk convince buyers tadi. Yang lainnya seperti yang saya sebutlah, teknologi kena keep up ya dengan review dan rating kan. Umpamanya pastikan buyers lain ada bagi rating dan review, dan ini semua accessible, biarlah dalam 500 ke apa dan sebagainya. So di situ teknologi yang mungkin ada di situ, boleh ada di situ ialah big data analytic contohnya, ataupun other types of review platform. Okay, baik, terima kasih Prof untuk respon soalan itu. Mungkin ini soalan terakhir yang sebelum kita tutup dengan kesimpulan. Mungkin Puan Nurul mungkin boleh kongsikan di sini bagaimana pengalaman Puan Nurul sendiri, yang saya rasa Puan Nurul telah berkecimpung dalam bidang perniagaan, khususnya pada atas online ni. Mungkin Puan Nurul boleh kongsikan macam mana dari awal perkembangan, ialah nak melihat perniagaan online ni bermula. Kalau boleh dikongsikan, mungkin dulu nak berniaga online ni Puan kena jawab SMS, kemudian boleh call, kemudian WhatsApp, kemudian sekarang tanpa kita memegang telefon pun, orang klik-klik je, tahu-tahu kita dah boleh hantar order. Maknanya perkembangan itu bagaimana? Bagaimana Puan
boleh kongsikan itu di sini dan memberikan kata-kata semangat kepada mereka di luar sana, usahawan-usahawan yang baru nak mula. Mungkin mereka rasa macam alah, orang dah start lah, orang dah banyak start bisnes online sekarang ni. Dia orang rasa terlambat, padahal ada orang yang macam Makcik Kiah yang tak pernah jual karipap online, tiba-tiba disebabkan PKP dia jual karipap online. Jadi mungkin ada yang masih lagi terasa terlambat untuk mula, mungkin ada nasihat dan sebagainya, mungkin Puan Nurul boleh berikan, silakan. Okay. Bagi saya, ramai orang yang jual online ni, dia lupa kata sebenarnya bila jual online, market dia dah terbuka. Dia boleh jual ke seluruh dunia. Tapi ramai yang fikir hanya jual dekat Malaysia atau jual dekat kawasan sendiri sahaja. Jadi bagi mereka yang baru nak mula, start dengan that mindset. Yang your product boleh go global at very low cost. Dalam cost yang sangat rendah, produk anda boleh jual ke seluruh dunia. Anda cuma perlu tahu macam mana nak handle shipment. Kalau anda tak ada produk pun boleh buat bisnes online. Banyak tempat dekat online yang anda boleh cari produk secara percuma tanpa cost. Anda just sign up macam dropship ke ataupun affiliate program. Dapatkan gambar produk tu, dapatkan link untuk promote dan description. Dah boleh buka kedai online, dah boleh promote dekat online. Dan juga kalau nak buat online business ni tak semestinya physical product, boleh buat juga digital product, boleh juga buat service. Jadi kena buka fikiran tu dan satu advantage lah kita dekat Asia ni sebab kita punya cost is lebih murah. Jadi kalau kita nak lawan dengan market dekat Western, dekat Europe apa semua, kita boleh lawan in terms of kalau macam pricing. Kalau kita nak jual barang, ada makcik ni saya tak ingat saya baca ke saya attend event dia cerita. Dia jual, tahu tak yang orang Cina kalau bayar, kalau waktu jual semayang tu dia akan bakar duit yang duit tipu apa semua tu. So jadi dia beli dari Malaysia, dia jual kat website eBay apa semua ni. So orang-orang dekat negara lain beli dari dia and then bila ada order dia beli stok, dia hantar. Jadi barang-barang ni kat Malaysia murah tapi kat luar negara susah nak dapat. Sama macam nak minyak gamat kan. Kat Malaysia ni senang je nak dapat tapi nak beli kat luar memang tak jumpa ataupun mahal. Jadi boleh guna idea-idea ni, apa yang barang kita ada kat sini kita boleh ship out untuk ke luar negara, especially negara-negara yang kita tahu mungkin ada Malaysian yang kat sana yang sanggup nak bayar ataupun mungkin ada orang Asia ataupun orang Islam ke, depends lah kita punya target market kan. Jadi jangan just fikir okay beli barang jual kat Malaysia, jual kat Shopee untuk orang Malaysia. Tak, Shopee pun banyak, Shopee Vietnam ada, Shopee Betul. Setiap negeri ada dia, setiap negara ada dia punya Shopee platform. So kita boleh list kat sana. Sebab orang China pun list kat kita punya Shopee Malaysia juga. Betul. Okay, jadi saya menarik bila saya teringatkan satu cerita yang saya terbaca sebulan, 2 bulan lepas mengenai eBay ni. Ada seorang orang Malaysia ni, dia berniaga melalui eBay. Menarik menurut dan Prof yang boleh saya kongsikan. Dia menjual 3-in-1 Nescafe Mile yang kat Malaysia ni lebih kurang dalam RM12 ke RM15 untuk satu paket tu. Dia berjual dengan harga $129 di eBay. Dan itu mendapat permintaan yang tinggi dari luar. Kerana Nescafe kita, ia buatan Malaysia. Nescafe Malaysia ni kan dia autentik sikit rasanya dan orang luar suka dan dia boleh jual dengan harga $129 bukan $129 dan ada permintaan. Itu menarik sebenarnya yang boleh saya kongsikan. Jadi mungkin yang terakhir, soalan terakhir saya untuk Prof Rosina, bagaimana Prof nak melihat perkara ini supaya orang di luar sana untuk berkaitan dengan security, dia macam mana, dia ada term bisa malu mahu tapi malu. Dia macam nak membeli di atas talian ini tapi takut macam nanti alamat macam mana, nanti macam mana orang tahu nombor telefon, nanti nak account macam mana. Sampai satu tahap orang berniaga atas online ni pun orang boleh transfer by direct dengan nombor account ataupun PayPal dengan transfer maknanya payment gateway yang online terus, tapi dia macam
boleh tak aku nak beli bank in sendiri. Maknanya dia tak nak share lah nombor akaun dia macam tu. Maknanya kalau ada boleh Prof bagi melihat perkara ini kepada mereka di luar sana tentang perkara yang macam takut sangat untuk membeli online ni. Tapi dalam masa sama kena berhati-hati, dalam masa sama jangan takut. Okay Prof, silakan. Okey, saya suka berhati-hati dan jangan takut. Okey, so sebenarnya memang kena berhati-hati dan jangan takut tu memang kena ada. Jadi kita lihat apa yang kita rasa risau. Jadi kalau bab payment, kalau for example kita bagi contoh Shopee lah sebab dia yang paling tinggi sekarang di Malaysia. Jadi apabila umpamanya Shopee tu ada banyak payment, ada banyak caranya. Dia ada Shopee top up, kemudian dia ada credit card kan. Jadi kalau katakanlah menggunakan credit card, jadi sekiranya dia rasa suspicious pada bukan Shopee saja, pada e-dagang yang lain kalau dia rasa suspicious ataupun dia beli pada Facebook umpamanya dia suspicious, dan dia kena call bank credit card tersebut dan apa suspicious dia, dan selalunya bank akan block bank akan block kad tu. Dan beberapa hari selepas tu dia akan ke pejabat polis dan dia akan buat laporan police report under jenayah komersial dan lepas tu dia akan bagi pada bank, and then bank akan seterusnya selanjutnya proses tersebut. Jadi dia tak perlu takut sangat kerana adanya sistem yang membuatkan sekiranya dia curiga ada sistem sokongan di situ kan, umpamanya bank, credit card tadi, dan juga dalam kes ini polis lah kan, jadi boleh buat polis report dan untuk meneruskan siasatan dan sebagainya. Dan dia juga boleh block dekat, kemudian tukar nombor kad dan sebagainya. Itu credit card. Cuma bahagian top up tu, umpamanya dalam kes ni katakanlah Shopee, so dia ada top up, so dia akan pergi terus ke dalam akaun kita, dan kemudian bank itu akan bagi ada security dan sebagainya, kemudian dia akan transfer. Tapi pada masa yang sama, memang proses ni ada, tapi masa yang sama buyer itu jangan tertipu sekali lagi. Maksudnya dia dah curiga, kemudian bila dia hubungi seller, dan seller tu bagi tahu tak boleh cancel sebab barang kamu telah diproses dan sekarang sudah ready untuk being shipped. Selalunya international lah umpama let's say dari US ke dan sebagainya. Jadi dia cepat work with the police dengan bank. Kemudian bila dia bertanya bila barang dia nak sampai, jadi seller tu kata barang kamu lost in the shipment. Hilang sewaktu delivery dalam shipping. Jadi isilah borang claim. Jadi dekat situlah yang saya rasa akan jadi masalah. Sebab bila ada borang claim tu, dia akan bertanya nombor kredit kad yang dipakai untuk pembelian tu. Jadi dia akan cakap dia dah tukar number dan sebagainya. Itulah yang kita tak boleh kontrol lah. Sebab itu memang antara direct antara seller dengan buyer tanpa ada perlindungan apa-apa. Jadi saya rasa saya setuju dengan tagline tu, kita berhati-hati. Maksudnya mana yang ada sistem sokongan, maka kita pilih yang itu. Kita walaupun ada berhati-hati tapi kita tak perlu takut, insya-Allah. Tak perlu takut dalam let's say 50% ke. Tapi yang satu lagi tu, dan kita say no at all. Kalau utamanya kalau barang tu hanya RM20, RM150, saya rasa itulah kita punya kerugian yang kita kena terima sebelum datangnya kerugian yang lebih besar. So itu sajalah nasihat saya. Okey, baik, terima kasih Prof. Jadi Puan Nurul, macam secara Puan Nurul sebut, Puan Nurul ada bagi training dan sebagainya. Bagaimana kalau mereka di luar sana ataupun yang sedang mengikuti kita ni berminat untuk mengikuti training yang Puan Nurul bagi, perkhidmatan servis yang Puan Nurul bagi untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana, bagaimana untuk kontak, ada Facebook ke Instagram, dan ada pesanan-pesanan yang terakhir kepada mereka di luar sana sama raya, sama puasa ke, silakan. Bagi yang berminat nak hadir ke kelas e-usahawan ni, boleh follow saya kat Facebook. Saya punya ID JC Nurul, ataupun boleh pergi ke selalunya saya bagi link setiap kelas. Jadi saya punya friend dekat Facebook, nanti saya
share dalam Facebook senang. Jadi sekarang ni kuota dia dah makin kurang Dulu kita patut start masa middle of March, tapi sebab MCO dan kita kena start buat online training bulan April, awal bulan April. So sekarang balance dia dah kurang dari 9,000 untuk Malaysians yang free class. Jadi cepat-cepatlah siapa yang belum masuk Cik Hanif, kalau belum attend boleh attend. Boleh, insyaAllah. Ya, jadi kelas dia dari pukul 10 sampai pukul 5. Tadi saya baru habis kelas ni. Belum mandi lagi, dah kena join live. Ya, so boleh join sementara aja. Kita foresee mungkin by end of Jun, kalau kerajaan tak tambah kuota, habislah yang free class. Lepas tu kena bayarlah siapa nak belajar. Okay, so mungkin berapa kelas Puan Nurul? Berapa jenis kelas? Yang level 1 tu satu jenis. Lepas tu ada level lain tu, yang tu kita belum buka lagi lah. Yang tu bila patutnya kita dah start bulan April hari tu, tapi awal April, tapi sebabkan MCO ni kan, so MLAC suruh tunggu dulu, mungkin lepas MCO baru start yang next level ni kelas. Okay, baik Puan Nurul, ada ucapan yang terakhir? Okay, saya ucap selamat berpuasa kepada semua. Terima kasih Institut Darul Ihsan kerana menjemput saya sebagai panel hari ini. Dan terima kasihlah. Jangan lupa cuba buat bisnes online sementara sekarang ni tengah hot. Boleh mulakan, jangan tunggu. Okay, baik. Terima kasih Puan Nurul. Jadi Prof Roslina mungkin ada yang terakhir pesan-pesan kepada mereka di luar sana. Walaupun sibuk nak membeli, hati-hati dan juga ada pesanan-pesanan yang silakan Prof. Okey, ucapan dari saya selamat berbuka puasa, dan malam ni adalah malam yang ke-15 Ramadan. Juga kepada Ida kerana menjemput saya. Mengenai e-commerce, cubalah setakat yang yakin, dan kalau ada kemusykilan boleh bertanyalah kepada pakar ICT ataupun kontak cyber security dan sebagainya, berbincanglah, dan mungkin juga seeloknya juga attend training. Seperti yang dibuat oleh Puan Nurul contohnya. Jadi cari sokongan, cari sokongan, jangan biarkan sendirian. Terima kasih. Okey, baik. Jadi terima kasih. Saya suka yang terakhir tu, maknanya semua kena berhati-hati, tapi jangan rasa nak membeli ni kena berhati-hati, tapi jangan takut. Macam tu. Okay, jadi apa pun saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk membicarakan topik ini, iaitu cabaran e-dagang dalam norma baharu, kerana sekarang ini adalah perkara yang penting untuk kita bincangkan, dan pastinya kedua panel kita yang saya ingat banyak lagi sebenarnya kerana dibincangkan mengenai dagang ini, nak bincangkan secara lanjut dan sebagainya. Jadi oleh kerana keterbatasan waktu, mungkin kita nak beri laluan khusus ibu-ibu yang ada di dalam panel kita ni untuk masak dan sebagainya. Saya pun nak masak juga ni. Jadi kita harus tamatkan perbincangan kita hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua panel kita. Jadi sebelum saya tutup, ingin saya maklumkan di sini bahawa Institut Darul Ihsan akan mengadakan forum demokrasi, iaitu webinar, iaitu seminar atas talian berkenaan dengan demokrasi Malaysia pasca pandemik COVID-19, cabaran dan harapan. Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan perubahan sosial dalam kalangan masyarakat dunia. Pelbagai reaksi yang terkait dengan struktur sosial termasuk perihal politik dan demokrasi serta perkembangan ini mestilah berlandaskan prinsip pertinggian dan keluhuran perlembagaan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti kupasan ini dalam forum demokrasi yang dianjurkan oleh Institut Darul Ihsan, UNICEL, ISAT dan juga APDK. Antara panel yang akan bersama dengan kami nanti iaitu Yang Berhormat Tuan Nur Amin Ahmad yang merupakan Ahli Parlimen Kanga, Yang Berhormat Senator Tuan Liu Chin Tong, Ahli Dewan Negara, Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, Pakar Perlembagaan dan Pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Yang Berhormat Senator Puan Rajmuni Sabu, Aiman Atirah, Ahli Dewan Negara, dan sesi ini akan dimoderatorkan oleh Profesor Madya Dr. Hamdan Datuk Muhammad Saleh yang merupakan pengarah Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi ISAT UNICEL, dan juga merangkap ahli kluster pendidikan politik demokrasi. Bila akan diadakan? Pada 11 hari bulan Mei 2020 pada Isnin minggu hadapan pada jam 2.30 petang. Dan tuan-tuan dan puan boleh daftar di daftar.idselangor.com ataupun boleh terus ke Facebook Institut Darul Ihsan
untuk daftar sebagai peserta webinar, dan webinar ini akan dijalankan melalui Zoom. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan, dan jangan lupa esok akan ada juga bual bicara Cendol Pak Yap bersama tetamu beliau pada jam 5 petang. Dan hari Sabtu juga saya akan bersiaran sekali lagi untuk Fakta Analisis membicarakan mengenai isu keluarga dan kanak-kanak, dan hari Ahad akan ada program Santai Ahad. Jadi saya ingat itu sedikit sebanyak program yang diusahakan Institut Raisan untuk mengisi info, untuk memberi info dan maklumat kepada tuan-tuan dan perempuan melalui platform Facebook ini. Jadi saya ingat itu saja untuk minggu ini. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua panel kita dan kepada mereka yang mengikuti kita dari awal lagi tadi di Facebook dan juga di YouTube. Kalau ada nak tengok video lama boleh terus ke Facebook Institut Raisan, atau jangan lupa like Facebook Institut Raisan. Kalau di YouTube boleh tengok video-video di YouTube Institut Raisan, jangan lupa subscribe. Sekian saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang.